Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabiyil karimi wa alihi wa ashabil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan kita dalam kuliah ilmu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini serba sedikit akan memberikan kita manfaat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung hadis yang ke-31 dan juga hadis yang ke-32 insya-Allah. Kemudian kita habislah bab yang agak lama juga bab ini. Lepas tu nanti kita akan masuk dalam bab yang baru. Baik, hadis yang ke-31. Hadis daripada an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man da'a ilal huda kana lahu minal ajr. Sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang baik, kana lahu minal ajr, adalah baginya pahala, mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a, iaitu pahala sebanyak pahala orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala itu dari pahala-pahala mereka. Wa man da'a ila dhalalah, dan sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang menyesatkan, kana alaihi minal ismi, adalah ia menanggung dosa, mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika man asamihim syai'a, iaitu menanggung dosa sebanyak dosa orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa itu dari dosa-dosa mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Baik, ringkasannya tuan-tuan, hadis yang ke-31 ini baginda Nabi SAW menerangkan kepada kita bagaimana
cara untuk kita mendapat pahala secara percuma. Dan juga baginda menerangkan kepada kita bagaimana kita boleh mendapat dosa juga secara percuma. Tanpa perlu melakukan sesuatu. Pada peringkat awal, tuan-tuan tengok pada hadis yang saya baca ini, Rasulullah memulakan hadis ini dengan man da'a, sesiapa. Rasulullah memulakan hadis ini dengan perkataan man da'a, sesiapa. Maksudnya kalau soal mengajak kepada kebaikan dan juga mengajak kepada kejahatan, itu adalah tugas semua orang, terutamanya dalam ke arah kita mengajak orang berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Rasulullah tak tentukan sesiapa. Rasulullah tak tujukan pada golongan-golongan yang tertentu sahaja untuk mengajak kepada kebaikan. Rasulullah tak mulakan hadis ini dengan wahai orang yang beriman, ataupun contohnya wahai ustaz, wahai alim ulama. Rasulullah tak khususkan hadis ini kepada golongan-golongan tertentu untuk berdakwah. Rasulullah sebutkan secara umum man da'a, sesiapa. Bermaksud kita ni tuan-tuan semua sekali dipertanggungjawabkan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Sama ada, tak kira lah sama ada kita ni ada pangkat ke tak ada pangkat ke, kita ni ada kuasa ke tak ada kuasa, ianya terletak di bahu kita untuk menyampaikan dakwah dan juga mengajak manusia yang lain ke arah mengerjakan kebaikan. Baik, sebelum kita mengajak manusia ke arah Islam yang sebenar, kita hendaklah memahami terlebih dahulu apakah tujuan-tujuan yang besar daripada kerja tersebut ataupun daripada dakwah tersebut. Kita kena faham tuan-tuan, kita ni berdakwah, kita ni mengajak orang ke arah kebaikan ini untuk apa? Apa tujuan kita? Bila kita faham, bila kita tahu apa tujuan kita berdakwah ini, kita akan rasa seronok tuan-tuan. Walaupun kadang-kala kerja berdakwah ini adalah satu tugas yang berat, memerlukan kepada pengorbanan tuan-tuan. Masa, tenaga kita, fikiran kita. Tak semua orang sanggup tuan-tuan untuk berdakwah ni. Daripada kita berdakwah ni, baik kita duduk rumah je kan, kita pergi sembahyang kat masjid, dah balik, selesai. Kalau macam tugas pendakwah ni tuan-tuan tengok, kadang-kadang mana-mana tempat pun dia pergi. Yang terkenal lah, yang terkenal tu kadang-kadang sampai negeri-negeri lain pun, sampai utara, sampai ke Kuala Lumpur, bandar, semua dia pergilah. Mana jemputan untuk menyampaikan dakwah, untuk ceramah dan sebagainya, dia pergi. Itu semua masa tuan-tuan, masa, tenaga lagi. Jadi tak semua orang tuan-tuan sanggup untuk menyampaikan dakwah ataupun risalah ataupun mengajak orang kepada kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW menyuruh kita ni sama-sama, umat Nabi ni sama-sama kita mengajak kepada kebaikan. Tak kira lah, bukannya kita ustaz je yang kena mengajak orang kepada kebaikan, tak. Baik. Dan apabila sebut berkenaan dengan kerja dakwah ini, bukannya habis sekadar di dalam masjid sahaja, ataupun bukannya dakwah ini terhenti pada musim-musim ataupun hari-hari kebesaran Islam sahaja. Dakwah ni tuan-tuan tak semestinya dia dekat masjid je.
Oh, dekat nak berdakwah ni, nak ajak orang kepada kebaikan, kena pergi masjid. Tak tuan-tuan. Tak semestinya. Dakwah ni mana-mana pun tempat kita boleh berdakwah. Tapi tempat yang sesuai lah. Janganlah tempat yang tak sesuai kita dakwah. Tempat yang bersesuaian. Dan yang paling bagusnya adalah di masjid. Tapi kalau selain daripada masjid, kita nak buat dekat luar, nak buat dekat padang ke, nak buat dekat surau, nak buat kat rumah orang pun boleh tuan-tuan. Dakwah ini bukannya tertakluk kepada masjid semata-mata. Dan juga bukannya dia terletak pada hari-hari tertentu je. Contoh Maulidur Rasul, baru nak buat, baru nak datang untuk dengar. Isra' Mi'raj baru datang, ataupun Nisfu Sya'ban, ataupun awal Muharram, barulah datang kuliah, barulah kita sibuk nak buat kuliah khas sempurna apa dia kan. Lepas tu dah habis hari kebesaran Islam tu, dah habis, tak ada pun kuliah, tak ada ceramah dan sebagainya. Bukan kat sinilah, tempat lain. Kadang-kadang tuan-tuan, dia menantikan hari kebesaran Islam, barulah dia buat program, buat aktiviti, ajak orang datang. Hari lain, bulan lain, senyap. Tak boleh tuan-tuan. Kalau boleh, usaha dakwah ini ataupun kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya ini, kita adakan dia sepanjang masa. Sepanjang masa. Yang berkemampuan lah, masjid ataupun kawasan surau yang berkemampuan, yang boleh panggil ustaz berapa ramai untuk kuliah dan sebagainya. Saya tengok di Baik Kasin pun banyak jugalah, alhamdulillah. Mungkin tak agak datang kuliah malam ni, kuliah yang akan datang, kuliah yang ustaz lain pun kita boleh datang. Tuan-tuan bayangkan kalau kuliah tu sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali je. Dah tak datang, memang tak datang teruslah kan. Jadi banyak tuan-tuan masjid-masjid yang saya tengok, terutamanya di bandar, setiap hari ada kuliah subuh, ada kuliah subuh. Kadang-kadang asar pun, selepas asar pun mereka selitkan kuliah asar. Ada setengah masjid saya tengok dia selitkan kuliah duha. Kuliah duha, waktu solat duha tu kan, mereka buat kuliah. Ada juga. Kuliah maghrib dengan cakap lah tuan-tuan, hari-hari. Kuliah maghrib hari-hari, sebulan penuh, hari-hari buat. Ustaz yang lain-lain lah, bukan ustaz sama. Ustaz yang berbeza-beza. Sebenarnya Batu Pahat kita ni tuan-tuan, banyak ustaz-ustaz. Cuma kita nak berhubung dengan mereka, nak panggil mereka tu kan, kadang-kadang kita kena tengok jadual. Kadang-kadang ada ustaz ni tuan-tuan, kuliahnya 30 hari tu penuh, 30 hari kuliah. 30 hari kuliah. Kalau macam saya taklah, saya pun ada masa saya kosongkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata baginda Nabi ni tuan-tuan, dalam usaha kita nak berdakwah ni, pengorbanan kita ni, masa kita dengan keluarga, macam mana masa kita dengan masyarakat, itu yang kita nak kena fikir juga. Sebab tu kadang-kadang ada setengah-setengah ustaz ni, kadang dia memang penuh. Dia penuh tu sebab mungkin tugasnya memang tugasannya itu memang dia berdakwah saja, dia berceramah sana sini, gitu je. Kalau macam setengah-setengahnya, kadang-kadang ada siang waktu kerja kan, malam ni lah waktu lapang yang boleh kuliah dan sebagainya. Baik. Tidak ada batasan waktu dalam menyampaikan kerja dakwah ini, asalkan kita boleh mengajak masyarakat kepada petunjuk hidayah Islam yang betul, maka menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan. Sama-samalah kita berperanan sebagai pendakwah untuk mengawal hasil yang cukup lumayan di akhirat nanti. Tuan-tuan, kerja dakwah ni tuan-tuan, InsyaAllah Allah akan balas dengan ganjaran
yang cukup besar. Bukan sahaja kita mengajak manusia kepada kebaikan, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ini mengajak manusia kepada kebaikan. Okay? Saya menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan dan tuan-tuan dapat ilmu yang saya sampaikan dan tuan-tuan amalkan ilmu yang saya sampaikan. Saya juga akan dapat apa yang tuan-tuan dapat. Inilah maksud hadis Nabi ni. Contoh Masjid Balik Kasih ni, saya kuliah 20 orang datang, 20 orang dapat ilmu, 20 orang amalkan. Tuan-tuan dapat pahala, tuan-tuan amalkan, saya juga dapat pahala. Kalau tuan-tuan amalkan, saya juga dapat pahala dia. Besar tak tuan-tuan dia punya ganjaran dia? Besar. Itu namanya pahala percuma. Tugas kita itu menyampaikan, saya mengajak kepada kebaikan, tuan-tuan buat kebaikan tersebut, tuan-tuan dapat dan saya pun dapat pahala yang sama. Tapi sebaliknya tuan-tuan, kalau kita mengajak orang kepada benda yang tak baik, kepada kemaksiatan, tuan-tuan buat, saya juga akan dapat saham dia sama, dosa dia. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW menyuruh kita supaya mengajak manusia, terutamanya masyarakat kita ini, supaya buatlah kebaikan. Buat kebaikan tuan-tuan, sebab berapa banyak kebaikan yang kita buat, insya-Allah kita menyampaikan dakwah kepada orang, orang buat apa yang kita sampaikan, maka kita juga akan dapat ganjaran. Tugas dakwah ini bukan mudah tuan-tuan. Tak semua orang boleh menyampaikan dakwah. Kalau kita tengok sejarah Nabi dulu, bagaimana baginda Nabi menyampaikan dakwah, bukan sekadar menyampaikan orang terima, tak tuan-tuan. Pada zaman Nabi dulu macam-macam. Apa yang dibuat oleh orang kafir musyrikin untuk menyekat dakwah Nabi. Kan? Dakwah ni tuan-tuan, kalau kita tengok masa zaman sekarang kita ni lah, zaman kita sekarang ni, dakwah ni bukannya kita sekadar boleh bercakap dekat masjid surau je, tak. Kita boleh gunakan juga kemudahan-kemudahan yang kita ada sekarang ni. Sebagai contoh, kita boleh ada YouTube, kita boleh ada WhatsApp, kan. Kita boleh juga menyampaikan dakwah melalui cara tu. Dakwah ni tak semestinya kita bercakap, tuan-tuan. Kan? Dia ada dakwah bilhal. Contohnya kita sekadar menulis. Tuan-tuan type lah dalam WhatsApp tu, type benda yang baik lah. Kan? Contoh dalam grup kampung kan. Masukkan. Perhatian semua dah masuk waktu zuhur ni, semua dah solat ke belum? Contoh. Itu juga boleh jadi dakwah, mengingatkan orang kepada kewajipan menunaikan solat. Bukannya kita nak bersembang-sembang je tuan-tuan dalam grup, dalam WhatsApp kita sembang-sembang kosong je macam tu, tak. Apa salahnya kita manfaatkan? Kan? Itu juga dakwah dengan cara kita menulis, penulisan. Ada juga orang yang berdakwah dengan ditunjukkan sikap dia yang baik, akhlak dia yang baik. Tak semestinya kita bercakap je. Nabi juga dakwah dengan akhlak yang baik. Apabila orang-orang musyrikin tengok bagaimana sikap Nabi, bagaimana akhlak Nabi, mereka tertarik dengan baginda Nabi. Maka mereka ikut. Sebab itu tuan-tuan, dakwah ini adalah satu tugas yang bukan sahaja terletak kepada golongan-golongan tertentu, tetapi terletak kepada semua bahu kita umat Islam. Sama-sama tuan-tuan kita mencegah kepada kemungkaran dan kita ajaklah orang kepada kebaikan. Itu tugas kita. Terutamanya dalam bab-bab ilmu ini tuan-tuan, tanggungjawab kita untuk menyampaikan kepada yang lain. Jadi itu maksud ataupun hadis yang kita baca pada malam ini, iaitu kalau kita ini mengajak orang kepada kebaikan,
maka orang itu membuat kebaikan yang kita ajak tersebut, yang kita ajak tu orang tu buat, maka kita akan dapat sama ganjaran seperti mana orang yang buat itu. Sebaliknya, kalau kita ajak orang kepada benda yang tak baik, kalau orang tu buat, maka kita juga akan dapat dosa yang sama dengan orang tu. Nah, itu maksud hadis ni tuan-tuan. Tengok macam saya baca tadi macam panjang je kan. Itu maksud ataupun intipati hadis yang kita baca ni. Sebab itu tuan-tuan, kalau tengok dalam surah Al-Ma'idah pun ada menyebutkan bahawa bertolong-tolonglah kamu ke atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong-menolong di atas kejahatan dan kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong atas kebaikan dan juga ketakwaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak masuk dalam syurga ni, kita nak semua sekali kita ni masuk dalam syurga. Bukan kita seorang saja nak masuk syurga tuan-tuan. Kalau tanya orang lain semua nak masuk syurga Allah. Sebab tu kita kena mengajak orang yang lain, saudara-saudara kita yang lain juga, supaya sama-sama dengan kita dalam syurga. Baik. Kemudian itu hadis yang ke-31. Kemudian hadis yang ke-32 dan hadis yang terakhir dalam bab ini, an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, naddarallahu ra'an sami'a minna hadisan. Semoga Allah menyerikan wajah dan memperelokkan keadaan orang yang mendengar dari kami sebarang hadis. Fahafizahu, lalu ia memeliharanya, yakni dengan ingatannya ataupun dengan tulisannya, hatta yuballigha, supaya ia dapat menyampaikannya kepada orang lain. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Kerana boleh jadi ada pembawa sesuatu hadis hukum kepada orang yang lebih faham daripadanya, dan boleh jadi juga pembawa sesuatu hadis hukum itu ia sendiri bukanlah seorang yang memahaminya. Hadis daripada Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Hadis yang ke-32 ini menerangkan tentang yang pertama, kelebihan orang yang berkhidmat memelihara hadis-hadis Rasulullah, dan yang kedua, orang yang menyampaikan hadis disyaratkan hafazannya, tidak disyaratkan fahamannya. Baik tuan-tuan, yang pertama, orang yang memelihara hadis-hadis Rasulullah amatlah besar jasanya. Siapa tuan-tuan yang nak memelihara hadis Rasulullah ni? Kita lah tuan-tuan. Kita lah yang bertanggungjawab untuk memelihara hadis-hadis Rasulullah. Sebab tu banyak buku-buku hadis tuan-tuan, kita boleh baca, kita boleh hafalkan. Tuan-tuan kalau tak dapat hafal semua hadis Rasulullah, dapat hafal sikit-sikit pun jadilah. Terutamanya hadis-hadis hukum. Contohnya kitab Al-Arba'in Al-Imam An-Nawawiyah, hadis 40 Imam An-Nawawi. Kalau tuan-tuan dapat hafalkan, alhamdulillah, 40 hadis tuan-tuan hafal dalam ingatan kita. Apabila mendengar sesebuah hadis, mereka menghafaznya atau menulisnya dengan cermat, kemudian mereka menghabiskannya, mereka menghebahkannya dengan sepenuh tanggungjawab. Kalau kita tengok tuan-tuan, para sahabat, apabila Nabi SAW menyampaikan sesuatu hadis, para sahabat ni dia terus hafaz. Sebab para sahabat ni memang ingatannya memang orang yang kuat daya ingatan.
Kalau mereka tak hafaz pun tuan-tuan, mereka menulisnya. Menulis ni juga tuan-tuan merupakan salah satu cara untuk kita mengingatkan apa yang kita dengar. Itu sebab tu tujuannya kita menulis. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita ni kalau kita dengar, tak semestinya kita akan ingat. Sebab itu dia kena tulis. Sebagai contoh tuan-tuan, saya sampaikan kepada tuan-tuan, pukul 8 lebih ni, tuan-tuan boleh yakin dan boleh percaya tak tuan-tuan, kalau balik rumah ni tuan-tuan ingat tak apa yang saya sampaikan? Dia kaedah dia macam tu. Kaedah dia macam tu. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan, apabila dia belajar, kawan-kawan dia yang lain ni semua ada menulis, semua ada pen, ada pensel, ada kertas untuk menulis. Imam Syafi'i ni dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa untuk dia menulis. Apa yang dia gunakan tuan-tuan? Cuma dia gunakan dia punya Ailio. Celik dengan jari, tulis dekat tapak tangan. Ini je yang dia ada. Kalau kita tuan-tuan, dah tak ada apa-apa lah. Diam lah, dengar je lah. Tapi tak pada ulama'-ulama' yang besar tuan-tuan. Sebab mereka tahu apa kepentingan untuk menulis sesuatu hadis Rasulullah. Terutamanya lah hadis-hadis Rasulullah. Kadang-kadang tuan-tuan, yang tulis tu pun kadang-kadang dia tulis apa pun kadang-kadang dia tak tahu dia tulis apa. Orang yang menulis ni pun kadang-kadang bila kita suruh dia baca balik apa yang dia tulis pun kadang-kadang dia tak boleh baca. Apatah lagi orang yang tak menulis. Jadi sebab itu tuan-tuan, di antara cara untuk kita menjaga, memelihara hadis Rasulullah ini adalah dengan cara kita menghafaznya ataupun kita menulisnya. Tujuan kita supaya kita dapat sampaikan hadis Rasulullah ni kepada orang lain. Ini tujuan kita tuan-tuan. Ini bermakna mereka bekerjasama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan kewajipan dalam hal mengembangkan agama Islam yang dibawa oleh baginda. Dengan yang demikian sudah selayaknya perkhidmatan mereka mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Sebab itu tuan-tuan, ada di kalangan sahabat yang menulis hadis Rasulullah, dikumpulkan dan dihimpunkan. Alhamdulillah tuan-tuan, sampai sekarang ini kita dapat mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau di kalangan para sahabat itu tak ada yang menulis. Maksudnya mereka semua menghafaz je, ingat je apa jadi pada hadis Rasulullah tuan-tuan. Nescaya takkan sampai pada kita hari ini. Sebab apabila orang yang menghafaz Al-Quran ataupun orang yang menghafaz hadis-hadis Nabi tuan-tuan, jika mereka ni meninggal dunia, mereka bawa sekali hafazan-hafazannya, hafalan-hafalannya mereka bawa sekali. Jadi bagaimana kita nak dapat? Sebab itu tuan-tuan, penulisan ini sangat penting yang telah dijalankan tanggungjawabnya oleh para sahabat untuk menulis hadis-hadis Rasulullah. Sebab kita ni semua tuan-tuan, tak semua kita ni boleh hafaz dengan baik. Terutamanya bahasa Arab. Kita ni orang Melayu tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang orang Melayu kadang-kadang ada yang cakap, "Oh lah Ustaz, dia orang Arab boleh lah. Dia hafal Quran sekejap je dia boleh hafal. Sebab Quran tu bahasa Arab. Hadis ni memanglah dia orang boleh hafal Ustaz. Sebab hadis ini bahasa Arab. Nabi cakap Nabi guna bahasa Arab." Tuan-tuan yakin tak tuan-tuan, kalau hadis ini sampai kepada kita, Nabi guna bahasa Melayu sebagai contoh, kita boleh ingat tak tuan-tuan? Susah juga tuan-tuan. Jangan kita guna alasan, "Oh itu bahasa lain Ustaz, saya tak faham, saya tak pandai sangat bahasa Arab, saya tak boleh hafal." Sedangkan kita pun tuan-tuan, bahasa Melayu pun kadang-kadang kita tak boleh ingat juga. Sebagai contoh, isteri suruh pergi kedai, beli lain. Sampai kedai, kita beli lain. Sebab apa tuan-tuan? Tak ingat apa yang isteri kita pesan tadi. Contoh. Jadi sebab itu, hadis baginda Nabi sini tuan-tuan, dihafal oleh para sahabat dan ada setengahnya menulis apa yang dia
dapat daripada baginda Nabi SAW. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahawa perkhidmatan mereka dihargai oleh baginda dengan mendoakan semoga Allah Ta'ala menyerikan wajah mereka dan menjadikan mereka berpuas hati dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Tuan tengok tuan-tuan, orang yang memelihara dan menjaga hadis Nabi ini, Nabi doakan Allah Ta'ala menyerikan wajah mereka. Tuan-tuan sebab apa? Sebab hadis ini juga merupakan sumber perundangan Islam selain daripada Al-Quran. Yang utama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi. Kemudian yang keduanya, orang yang menyampaikan hadis disyaratkan menghafaznya dan memeliharanya betul-betul, tidak disyaratkan memahaminya. Hadis Rasulullah tertuntut disebarkan. Apa yang mesti disebarkan itu ialah kata-kata yang disabdakan oleh baginda. Adapun tentang makna maksud hadis-hadis itu, terpulanglah kepada masing-masing memahaminya. Kerana boleh jadi orang yang menyampaikan sebuah hadis itu tidak memahaminya atau kurang mendalaminya. Meskipun demikian, ia berkewajipan juga menyebarkannya. Dalam pada itu, boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya itu boleh memahami lebih mendalam dari orang yang menyampaikannya. Maksudnya tuan-tuan, saya sampaikan hadis pada tuan-tuan, boleh jadi saya tak faham apa yang saya sampaikan. Boleh jadi juga tuan-tuan, saya sampaikan hadis kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh faham lebih daripada apa yang saya faham. Sebab kita, pemikiran kita ni tak sama tuan-tuan. Allah kurniakan kepada kita akal. Kemudian kebolehan-kebolehan kita. Saya sampaikan kepada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh menafsirkan, boleh memahami maksudnya lebih daripada apa yang saya faham. Bukan nak kata lawan ustaz, tak. Tapi akal kita ni, Allah beri kita fikiran ini berlainan. Ada yang orang dia sekadar dia boleh, dia dengar saja, tapi dia tak faham apa pun. Itu pun baik tuan-tuan. Tuan-tuan dengar apa hadis yang saya sampaikan, walaupun tuan-tuan tak faham, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan pernah dengar. Apatah lagi kalau saya sampaikan, tuan-tuan boleh memahami apa yang saya sampaikan. Itu dah lebih level dia punya peringkat dia lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi lagi, saya sampaikan kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh faham apa yang saya sampaikan dan kefahaman tuan-tuan itu lebih daripada saya. Itu lebih bagus. Sebab itu tuan-tuan, pemikiran kita ni tak sama. Ada orang yang dia boleh memahami sekadar tu saja. Ada orang yang boleh memahami lebih lagi daripada itu. Sebab tahap kita tak sama tuan-tuan. Sebab itu masa kita belajar tu dulu, ada yang pandai, ada yang kurang sikit, ada yang terlampau pandai pun ada juga. Sebab tu ada peperiksaan, ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai nombor last. Sebab tu tuan-tuan, tahap pemikiran kita ni tak sama. Tapi jangan sampai kita salah tafsir. Tuan-tuan, jangan sampai kita salah tafsir apa yang kita dengar. Itu nanti dah jadi sesat pula. Kita sampaikan lain, tapi tuan-tuan nanti kita tafsirkan benda tu jadi lain. Sebab tu kita kena berhati-hati juga. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi ini tuan-tuan, disyaratkan menghafaznya dan memeliharanya. Kalau kita, contoh tuan-tuan dapat ada hafal hadis, walaupun tuan-tuan hafal tetapi tuan-tuan tak faham pun. Tak faham pun hadis tu. Ataupun tuan-tuan dengar apa yang saya sampaikan, tuan-tuan tulis. Kemudian tuan-tuan sampaikan kepada orang lain. Itu sebab tu tuan-tuan, syarat untuk kita menyampaikan hadis ini, bukannya kita kena faham betul-betul faham tak. Dalam hadis ni tuan-tuan, Rasulullah kata syarat untuk menyebarkan hadis ini, cukup sekadar kita menghafaznya ataupun kita menulisnya.
Kita boleh sampaikan apa yang kita hafaz, apa yang kita hafal, apa yang kita tulis, walaupun kita tak faham pun apa maknanya, kita boleh sampaikan. Tak semestinya orang yang hafal, orang yang faham baru boleh sampaikan. Tak. Kalau macam itu tuan-tuan, nak cari orang yang betul-betul hafal, nak cari orang yang betul-betul faham untuk sampaikan tu bila? Siapa yang boleh sampaikan? Sebab itu dalam hadis ini disyaratkan menghafaznya dan memeliharanya betul-betul, tidak disyaratkan memahaminya. Sebab itu dalam bab kita menyampaikan ilmu agama ini tuan-tuan, tak perlulah kita nak tunggu sampai kita betul-betul faham, nak tunggu sampai kita betul-betul mendalami ilmu tersebut baru kita nak sampaikan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, apa yang kita dapat, apa yang kita dengar, apa yang kita perolehi daripada kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya ini, kita sampaikan juga walaupun kita tak berapa faham. Seperti macam mana kuliah yang lepas yang saya kata, kadang-kadang kita ni kadang-kadang takut nak sampaikan pada orang, takut kita salah sampaikan. Sebenarnya Rasulullah tak tengok pada benda yang tu. Tugas kita ni tuan-tuan, kita menyampaikan apa ilmu yang kita tahu, yang mengajak orang kepada kebaikan, kita sampaikan je. Takut kepada kesalahan dan sebagainya, tak pandai cakap dan sebagainya tuan-tuan, itu tolak lain lah, itu cerita lain. Sebagaimana yang lepas ada yang tanya kan, Ustaz, kalau ada orang yang pandai daripada kita, dia tanya kepada kita walaupun benda tu dia dah tahu, tapi dia tanya kepada kita, macam mana Ustaz? Salah tak tuan-tuan orang yang, contoh saya ni yang tahu, saya tanya pada tuan-tuan, apa hukum sekian, apa hukum masalah ni? Saya tanya kepada tuan-tuan. Salah tak tuan-tuan? Tak salah. Sebab kalau tuan-tuan tengok, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, yang tarafnya malaikat, datang kepada baginda Nabi SAW, datang kepada baginda Nabi dalam satu kuliah, dalam satu perjumpaan dengan para sahabat. Datang malaikat Jibril. Kita pernah baca hadis ni tuan-tuan. Hadis berkenaan dengan Islam, iman dan juga ihsan. Bagaimana Jibril datang menyerupai seorang lelaki, datang kepada Rasulullah, duduk depan Rasulullah, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Kenapa malaikat Jibril tanya tuan-tuan? Sedangkan malaikat Jibril itu lebih kedudukannya daripada kan? Kalau kita fikir balik, takkanlah malaikat tak tahu. Terutamanya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, yang membawa wahyu. Tapi kenapa bagi malaikat ini tuan-tuan tanya kepada baginda Nabi berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan? Bila Nabi jawab, dia kata betul. Jadi kat situ tuan-tuan, mungkin ada di kalangan kita ni, kadang-kadang kita dah tahu dah benda tu, dah tahu. Cuma kita nak bertanya lagi, supaya mungkin orang lain yang ada di situ mungkin boleh tahu juga benda yang sama. Sebab tu tuan-tuan, dalam kuliah pun kita boleh tanya, tuan-tuan boleh tanya. Kalau tuan-tuan nak tanya saya boleh jawab insya-Allah. Ada apa benda nak tanya dan sebagainya kan. Saya ingat lagi tuan-tuan, ada satu masjid tak silap saya. Sebab sekarang lah masjid tu, kalau saya ajar kitab hadis ni, dia kurang bertanya. Saya tak tahu kenapa dia bertanya. Sebab dari satu masjid ni dia sebulan saya kuliah kat situ, sebulan 2 kali. Kuliah minggu pertama dia kata kitab ni lah, kitab hadis. Kuliah minggu yang ketiga dia kata Ustaz bawa lah kitab fiqah, dia kata. Saya kata boleh lah, saya kata gitu. Bab semayang dia kata. Jadi saya perasan juga kalau bab hadis ni semua senyap je. Tak tahu, mungkin nak tanya apa tapi mungkin tak tahulah. Bila saya buka kitab fiqah tuan-tuan, minggu ketiga tu semayang isyak pukul 9 suku tuan-tuan. Saya nak berhenti ni, ada kat tangan, nak tanya. Saya kata kalau macam ni tanya sampai pukul 10 tak habis, saya kata. Mungkin bab-bab yang tertentu ni tuan-tuan, mungkin tuan-tuan lebih nak faham.
Mungkin bab hadis ni mungkin Ustaz saya terdengar je dah nak tanya apa pun tak faham Ustaz, nak tanya apa pun tak tahu kan. Kalau tuan-tuan ada nak tanya pun tak ada masalah. Sebab kita ni tuan-tuan dalam kuliah ilmu ni bukannya kita cakap seorang tak. Dia lebih bagus ni kalau ada respon. Contoh tuan-tuan ada apa benda nak tanya dan sebagainya kan. Itu kita kongsi dengan orang yang sama-sama dengan orang lain. Mungkin tuan-tuan dah tahu dah tentang benda tu. Tapi tuan-tuan tanya pada saya jawab supaya orang lain semua tahu. Terutamanya dalam bab fiqah ni memang bab semayang orang suka tuan-tuan. Bab fiqah ni kalau bab semayang, bab batal macam mana, kalau memang macam-macam. Saya ingat lagi tuan-tuan, memang ada sebuah masjid ni lah. Semayang pun pukul 9 suku. Semayang isyak tak habis-habis. Tu pun saya berhentikan. Saya kata tak apalah, nanti kuliah bulan depan kita tanya lagi lah. Saya kata kalau tak habis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, habislah bab dalam bab wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Hadis ni pun, bab ini pun kita telah lama baru habis bab ini. Jadi tuan-tuan, apa yang disampaikan dalam bab ini, dalam bab wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya, dapat memberikan kita sedikit ilmu bahawa dalam tugas menyampaikan ilmu, terutamanya ilmu agama ini, adalah menjadi tanggungjawab kita semua umat Islam, supaya agama Islam yang kita cintai ini tuan-tuan, dia terus tersebar, terus terpelihara. Disebabkan kita lah tuan-tuan, kita jaga dengan baik, kita jaga dengan sebetul-betulnya, supaya nanti akan datang anak cucu kita tuan-tuan masih dapat memahami apa dia Islam yang sebenar. Dan juga kita dapat mengetahui tentang apa dia kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita kalau kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita pelajari dalam bab ini, insya-Allah dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Jadi akan datang dalam kuliah yang akan datang, kita masuk dalam bab yang ke-9, iaitu wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam mengerjakan sesuatu amal ibadah ataupun ketaatan. Masih lagi dalam bab menuntut ilmu, tetapi bersikap ikhlas. Bukan sahaja dalam menuntut ilmu, dan juga amal ibadah ataupun sesuatu ketaatan, kita perlu bersikap ikhlas dalam beribadah. Itu insya-Allah tuan-tuan, dalam kuliah yang akan datang, dan kita akan tengok berkenaan dengan tajuk tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan diberikan kita kesihatan yang baik, kita dapat bersama-sama dalam bab tersebut. Bab tak banyak tuan-tuan. Jadi segala salah dan silap mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan memberikan kita manfaat dan kita dapat amalkan dan dapat sampaikan kepada yang lain. Marilah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.